Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Oke, saya ucapkan kepada semua pelajar. Oke, harap semua pelajar masih berada dalam keadaan yang sihat-sihat selalu dan jaga dirilah, stay safe dalam keadaan yang sekarang ni. Oke, hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang baru. Oke, kita akan sambung dengan subtopik yang baru, iaitu 7.2 plan dan donghakan. Okey. Sebelum kita sambung dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan subtopik ini, okey. Kita lihat dahulu imbas kembali. Okey. Kita imbas kembali dahulu apa yang sudah kita belajar sebelum ni. Okey, apa yang kita sudah belajar dalam kelas sebelum ni. Okey, dan nampak di sini imbas kembali. Okey. Apa yang sudah belajar? Kita sudah belajar satah dan normal kepada satah. Okey. Kalau kita lihat satah ni apa? Satah ni, kalau kamu masih ingat semua, satah adalah permukaan rata pada suatu objek. Permukaan rata pada suatu objek. Contohnya cikgu lukis di sini. Ni bentuk silinder. Bentuk silinder. Ni bentuk silinder. Maaflah kalau lukisan cikgu tak berapa cantik. Okay. Permukaan rata dia mana? Kita panggil sebagai satah ni. Yang atas ni dan yang bawah ni. Dia ada satu tapak di bawah ni kan. Dia permukaan rata tu. Ini contoh dia. Satah. Nah, normal kepada satah ni apa? Normal kepada satah ni kalau kamu masih ingat dia garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak pada sebarang satah, pada sebarang garis pada satah. Okey, dia adalah garis berserenjang atau bersudut tegak lah. Okey, itu untuk dua ni. Okey, kita lihat unjuran ortogon. Unjuran ortogon kita sudah belajar juga dalam kelas sebelum ni berkaitan dengan unjuran ortogon. Okey, apa tu unjuran ortogon? Okey, unjuran ortogon boleh katakan sebagai image lah, sebagai image yang terbentuk. Image yang terbentuk. Okey. Kita boleh katakannya sebagai image yang terbentuk pada satah. Pada satah yang disediakan lah. Okey. Dalam sebelum ni juga kita ada belajar juga macam mana kita melukis unjuran ortogon ni. Kita ada belajar juga. Okey. Kita ada belajar macam mana melukis unjuran ortogon. Okey, seterusnya kita lihat panjang sisi dan saiz sudut pada ortogon suatu objek berbeza mengikut arah pandangan. Okey. Untuk panjang sisi dan saiz sudut suatu objek dan lukisan ortogon adalah berbeza mengikut arah pandangan dia. Contohnya kalau kita pandang dari arah depan, contoh saya beri contoh di sini segitiga beginilah, segitiga bersudut tegak. Sekejap ya. Cikgu lukis pada ni. Okey. Mana lukis dia? Katakan sajalah. Lukisan cikgu tak berapa cantik juga. Okey. Contoh ni adalah lukisan dalam 3D lah. Okey. Dalam 3D. Okey. Satu segitiga bersudut tegak. Satu bentuk segitiga lah. Kalau kita nampak di sini dia bentuk segitiga. Okey. Contohnya kita lihat dari pandangan hadapan sini.
dari pandangan hadapan sini, kita nampak dia bentuk segitiga begini. Oke, jadi kita boleh katakan dia punya panjang masih sama. Oke, panjang sisi dia kita nampak masih sama lagi. Sudut dia pun masih sama. Oke, kita nampak dari pandangan sisi pula. Pandangan sisi, kita akan lihat dia satu bentuk segi empat. Ini segi empat. Oke, segi empat. Yang mana? Oke, aku nampak di sini yang ni panjang. Nanti sini kalau dilabelkan nanti dia ada yang bawah sini. Yang bawah sini nanti dia ada dua titik, 2 point. Oke, contohnya A/B. Oke, A/B contoh di sini C. Oke, cikgu tulis sini B, di sini A, sini C. Oke, untuk B, CB, DP panjang sisi dia masih sama, tidak berubah. Kalau kita nampak daripada objek kepada lukisan ortogon ni, untuk pandangan sisi, dia masih sama. Oke, tapi kalau kita tengok untuk CA, dia sudah jadi berubah. Kalau di sini dia lebih panjang lagi lah. Contohnya di sini, contoh dalam soalan dia beri di sini 10 cm. Tetapi kalau kita 10 cm, yang sebelah sini 8. Contoh 8. Oke. Tetapi dalam lukisan ini nanti, lukisan ortogon untuk pandangan sisi, di sini dia akan jadi 8. Jadi otomatis panjang sisi untuk CA dia akan berubah. Oke, sebetulnya kita dia akan berubah-ubah tuh mengikut arah pandangan. Dia boleh berbeza, berbezalah mengikut arah pandangan dia. Panjang sisi dan size sudut. Oke. Itu untuk imbas kembali. Oke. Imbas kembali, harap semua masih ingatlah apa yang sudah kita belajar dalam kelas sebelum ni. Oke. Kita teruskan, kita masuk pada subtopik yang baru. Tapi sebelum itu, kita lihat dahulu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran untuk hari ini. Oke. Kita tengok di akhir pembelajaran ini, murid berupaya melukis, pelan dan dongakkan suatu objek mengikut skala dengan tepat. Ini murid kita dapat lihat di sini satu hasil pembelajaran yang murid perlu capai, yang perlu kita capai. Oke, ini kita teruskan. Kita masuk kepada subtopik kita ni lah. Pelan dan dongakkan. Kita lihat di sini apa itu pelan, apa itu dongakkan. Kita lihat yang pertama ni. Unjuran ortogon pada satah mengufuk. Unjuran ortogon pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas dikenali sebagai pelan. Pelan. Dia dilihat daripada pandangan atas pada satah mengufuk. Unjuran ortogon pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas tersebut sebagai pelan. Untuk pelan. Yang kedua, unjuran ortogon pada satah mencancang yang dilihat dari pandangan sisi atau pandangan depan dikenali sebagai dongakan. Daripada pandangan sisi atau pandangan depan. Itu untuk dongakan lah, pelan dan dongakan. Yang kita sebut sebagai pelan dan dongakan. Definisi dia. Jadi sini kita lihat contoh dia lah. Contoh dia. Kita lihat, kita baca soalan dia. Raja di bawah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat
ABKJ, ABKJ terletak pada suatu satamu fuk. Okey. ABCDEFGH ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Okey. Sisi AH, FG, ED dan BC adalah tegak. Okey. Plan prisma tegak tersebut boleh dilukis seperti yang dilihat dari arah Z. Dari arah Z, dan dongakan objek tersebut boleh dilukis seperti yang dilihat dari arah X dan arah Y. Okey. Lukisan plan dan dongakan hendaklah dilukis mengikut skala penuh. Apa maksud skala penuh ni? Maksudnya ukuran sebenar. Ukuran sebenarlah menggunakan pembaris kamu. Okey, jadi kita tengok. Okey. Sini cikgu harus sediakan 3 jawapan sudah. Okey. Mula-mula kita lihat untuk plan dahulu. Okey. Kita lihat untuk plan ni dahululah. Okey, plan yang mana dilihat dari arah Z, iaitu pandangan atas. Okey, tengok gambar raja tadi, daripada arah Z itulah pandangan atas. Kalau kita dapat lihat di sini, bentuk dia ini hanya sebagai lakaran sajalah. Dia akan keluar gini. Ini. Dia ada 3 ruang. Okey. Ini. 1, 2, 3. Okey. 1 iaitu 1, 2 yang tengah ni. Okey, 3 yang atas ni. 1, 2, 3. Dan sudah begini, okey, masukkan dia punya ukuran ni lah. Ukuran dia. Kalau di sini berapa? Sini 1 cm. 1 cm. 1 cm. Okey, lepas tu sini pun 1 cm. Ini pun 1 cm. Okey. Lepas tu panjang dia ni, panjang dia 4 cm. Lagi satu, jangan lupa labelkan dia bucu tu, dia punya label-labelnya lah, jangan lupa tulis. Okey, kalau di sini I/J. Kenapa I/J? Okey, sebab I yang kita lihat di atas ni, J ni dia di bawah kan. Kita nampak dia, sebab dia tertutup dengan I. Jadi kita tulis I/J. Sebab J bahagian belakang. Okey. Lepas tu bawah sini H/A sama juga. Okey. Sama juga kenapa dia H/A macam tadi juga. Sebab kita nampak H dahulu. Baru A. A di bahagian bawah. Okey. Sini F. Lepas tu E. Ini pula C/B. Okey. Atas ni L/K. Lepas tu di sini cikgu tertinggal. Ni dia sekejap. Sepatutnya dia sepatutnya tersilap. Sekejap ya. Maaf. Okey. Sepatutnya dia D/E. D/E. Di sini okey. M/N. M/N. Okey, dan B/O. B/O. Ini di bawah ni cikgu tertinggal lagi satu. G/F. Ni tulisan ini hanya lakaran cikgu lah. Okey. Dia akan keluar begini. Cikgu punya lakaran untuk plan. Okey, dan tengok betul. Tengok kan apa yang cikgu lukis ni. Apa yang cikgu lukis tadi tu. Okey. Dan jangan lupa pastikan ukuran ni, panjang sisi ni kamu gunakan ukuran sebenar ya.
kalau kamu lukis, kamu gunakan ukuran sebenar. Maksud, kalau di sini 4 cm, pastikan kamu ukur guna pembaris tuh 4 cm, betul-betul 4 cm. Panjang dia nih. Oke, kena guna ukuran sebenar lah. Oke, macam kita buat tadi, dia labelkan. Oke, lepas tu tulis ukuran dia, berapa nilai dia. Oke, boleh juga kamu tulis begini. Oke, 1 cm. So kan yang lain nih semua 1 cm juga. Buatkan tanda sama dengan ni lah. Tanda dia sama, bermaksud panjang sisi dia sama. Oke. Oke, kita nampak nota di sini. Oke. Semua sisi dilukis dengan garis padu kerana dapat dilihat dari pandangan atas. Oke, garis padu dia bermaksud garis padu dia bermaksud kita nampaklah sisi dia dari atas tuh, dari pandangan atas tuh, dari pandangan atas kita nampak sisi dia. Oke, nampak sisi dia, nampak dengan jelas. Oke, terusnya oke, kita buat dongakan depan dari arah pandang X. Oke, cikgu buat, kita nampak dari sini lah dulu. Oke, cikgu buat lakaran cikgu. Oke, dari arah pandang X. X di tepi sini. Oke, X di tepi sini. Oke, macam mana kita nampak? Oke, kalau yang dapat dikeluarkan, bentuk dia akan jadi, ini hanya lakaran sajalah. Oke, saya dia keluar begini, dia akan keluar begini, dan oke, labelkan bucu-bucu dia ni. Oke, kalau di sini H, I, oke, yang di sini GP, oke, bawah sini EJ, di sini BK, di sini EN, oke, lepas itu kita ada FO di sini. Di sini nanti CL, oke, dan DM. Oke, ada tinggal lagi. Oke, tuliskan, jangan lupa nih, labelkan dia, tiap-tiap bucu dia. Oke, lagi satu ukuran dia itulah, jangan lupa. 2 cm. Oke, di sini 3 cm. Di sini 3 cm. Di tengah sini 1 cm. 1 cm. Ini pun 1 cm di sini. Oke, 1 cm. Yang panjang ni kita akan dapat 2 cm. Sini 2 cm. 2 cm. Oke, kira beginilah lakaran yang keluar nanti. Oke, jangan lupakan dia punya ni. Jangan lupakan dia punya label untuk tiap bucu dan panjang dia. Panjang sisi dia. Oke, sama kan macam yang cikgu lukis tadi. Oke, dia keluar begini. Lebih kurang beginilah. Lebih kurang cikgu lukis tadi tu. Sama saja, cuma cikgu tidak menggunakan ukuran sebenar lah sebab ukuran sebenar kita kena ukur dia bagus. Ukur dia guna pembaris. Oke, kita tengok nota di sini. Oke, semua dilukis dengan garis padu kerana dapat dilihat dari pandangan mata bagaimana dilihat dari arah X. Oke, maksudnya semua garisan dapat digunakan garis padu. Oke, semua garisan ni kita gunakan garisan padu, segaris padu sebab kita dapat dapat lihat dengan jelas dia punya sisi ni. Oke, dapat lihat. Oke, dan untuk dari arah pandang Y, arah pandangan Y.
dari bagian belakang sini. Oke. Yang cikgu kita lukis sama-sama. Oke. Dia akan keluar. Mana? Oke. Satu peta nih. Arah pandangan Y dia melihat ke sana begini. Oke. Jadi dia akan keluar untuk mana? Kita lukis dulu segi 4. Ini cikgu tersilap sekejap. Padam dulu. Oke. Oke. Kita lukis dulu segi 4 yang besar nih. Segi 4 yang besar nih. Oke. Alah, kita terbengkok lagi. Oke, ini segi 4 yang besar nih, yang ini. Oke. Lepas itu, oke. Kita lihat di sini. Dia akan ini segi 4 yang besar. Bermaksud kita yang lain ini tidak nampak lah. Oke. Garis-garis yang belakang dan yang tidak nampak nih. Ukur kita nampak sini kira dalam 2. Ada beginilah. Sorry lah, lukisan cikgu tak pandai melukis. Jadi agak buruk sikit jadinya. Gini dan begini. Oke, dia akan jadi begini. Tapi disebabkan garis yang 2 nih kita tidak nampak sebab tertutup dengan bongkah di depan nih. Oke, apa kita perlu buat? Garis yang tadi itu kita tukar kepada garis putus-putus. Oke, kita tukar dia kepada garis putus-putus lah. Ataupun garis sempang. Sebab ini sisi yang terlindung nih di belakang nih. Kita tidak dapat nampak sisi terlindung. Oke, jadi sudah kita keluarkan lukisan. Oke, jangan lupa label dia. Label, oke. L, M, lepas sini. Macam itu silap pula, tertukar arah. Allah, terpadam pula semua. Oke. Oke, terpadam pula tadi itu. Oke, itu mana ya? Oke, tak apa, kita teruskan saja. Oke. Oke, kita teruskan saja. Oke. Juga itulah kita tengok terus ini. Oke, nih. Nih. Sama kan tadi dengan yang cikgu lukis tuh yang keluar. Mau kita tak sempat tulis dia punya label-label nih. So, untuk bucu nih dengan dia punya nilai nih. Oke, panjang sisi dia. Oke, beginilah yang akan jadi. Ini contoh untuk contoh soalan yang pertama ni lah. Oke, contoh kita tengok dulu nota dia. Apa yang dia tulis itu. Garis T, P, H, I, E, N dan F O dilukis dengan garis sempang. Oke,
karena sisi tersebut terlindung dari pandangan mata sebagaimana terlihat dari arah Y. Oke, Cikgu jawab tadi, kenapa kita tulisnya dengan garis putus-putusnya ataupun garis sempang ni sebab dia terlindung. Kalau kita lihat dari arah Y tadi tu, tengok objek ni, kalau kita tengok dari melalui objek ni dari arah pandang Y, kita akan dia terlindung. Kita akan hanya nampak 1/4 ni lah, 1/4 dekat belakang tu. Okey. Jadi untuk mewakili dia, kita tulis dia dalam garis sempang ni, garis putus-putus. Okey. Itu untuk contoh. Okey. Okey, kita teruskan. Kita lihat. Okey. Rajah di bawah menunjukkan dua kaedah yang biasa digunakan untuk melukis plan, donghakan depan dan donghakan sisi suatu objek. Okey, kita ada dua kaedah di sini. Okey. Kedudukan donghakan depan adalah pada bahagian atas plan. Okey, ingat. Okey. Untuk sentiasa ingat, dia sentiasa sama ni. Okey. Donghakan depan dia sentiasa berada pada bahagian atas plan. Sentiasa berada pada bahagian atas plan. Kita tengok sini. Okey. Ni bahagian plan atas dia donghakan depan. Ini pun sama. Plan atasnya donghakan depan. Okay. Donghakan sisi dilukis pada bahagian kiri atau bahagian kanan donghakan depan mengikut arah pandangan. Okey. Tengok. Ni yang ini donghakan depan. Okey. Tengok donghakan sisi dia sama ada di kiri. Okey, sama ada di kiri ataupun di kanan donghakan depan. Okey. Ikut arah pandangannya lah. Okey, nanti kita lihat. Okey. Tengok dalam kaedah 1, pandangan sisi adalah dari kanan ke kiri. Pandangan sisi dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Ni, yang cikgu tunjukkan di bawah ni. Dari kanan ke kiri. Okey, maka kedudukan donghakan ini adalah di sebelah kiri donghakan depan. Seperti kaedah 1. Nampak sini. Dia punya kedudukan donghakan sisi di sebelah kiri donghakan depan. Tengok yang atas ni. Bahagian sukuan ni. Dia ada 4 sukuan ni kan. Okey. Sebabkan pandangan sisi dia adalah dari kanan ke kiri. Jadi donghakan sisi dia berada di bahagian kiri bahagian depan. Okey. Itu juga untuk kaedah kedua sama juga. Okey. Tetapi sini arah pandangan dia pula berubah. Dari yang untuk kaedah kedua dia adalah dari kiri ke kanan. Dia pandangan sisi dia adalah dari kiri ke kanan. Okey, jadi kedudukan donghakan sisi itu adalah di sebelah kanan. Adalah di sebelah kanan. Ni, dari sebelah kanan donghakan depan. Macam yang tunjukkan ni lah. Okey. Itu untuk kaedah lah yang biasa digunakan. Kaedah untuk melukis ni. Memudahkan kita untuk melukis. Okey. Jadi, kalau begitu kita lihat contoh yang pertama. Contoh. Baca soalan dia. Rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD terletak pada suatu satah mengufuk. Okey, A, B, H, G, F ialah keratan rantas seragam prisma tersebut. Sisi-sisi A, F dan B, H adalah tegak. Okey, lukis dengan skala penuh. Okey, skala penuh. Pelan prisma. Donghakan prisma dari arah Y. Donghakan prisma dari arah maafkan cikgu, donghakan prisma dari arah X dan C donghakan prisma dari arah Y. Okey. Okey. Okey, kita buat untuk pelan dahulu. Tapi, kita tengok contoh macam mana dia buat. Gini. Sampai itulah. Tengok langkah-langkah dia. Okey. Yang pertama, arah donghakan sisi arah Y adalah ke kiri. Maka kedudukan donghakan sisi pada suku kedua. Okey, kita nampak di sini untuk ni.
kedudukan Y, kedudukan X nih. Oke, kita tengok dia arah pandang dia untuk dongakkan sisi dia daripada kanan ke kiri. Jadi bermaksud nih, kedudukan dongakkan sisi dia adalah di sebelah kiri dongakkan kanan. Inilah. Dia di sukuan kedua. Di sini, sukuan kedua. Dia berada di sukuan kedua untuk dongakkan sisi ini. Jadi kita boleh susunlah pelan-pelan di bagian bawah, dongakkan depan. Dongakkan depan bagian atas. Kita sudah tentukan arah dia, kedudukan dia semua tuh. Lukis pelan dengan skala penuh pada sukuan keempat. Pelan. Terlukis dekat bahagian bawah. Tengok. Pelan terlukis. Pelan bermaksud pandangan daripada atas. Jadi kalau kita lihat dari pandangan atas, kita akan nampak yang keluar adalah ini. Inilah. Sini cikgu tulis. Kita cari E. Kita cari E. Daripada pandangan atas akan keluar bentuk seperti ini. Nampak kan? Kamu dapat nampak kan bentuk yang keluar tu? Bentuk dia. Kita nampak dua petak lah. Ini A. Ini B. Kita nampak. Kalau begitu ini A. Ini B. Dari arah pandangan atas ini yang kita nampak. Ini yang kita dapat keluarkan. Yang ketiga, unjurkan sisi pelan dengan garis pada halus ke sukuan pertama sebagai panduan untuk melukis dongakkan depan arah X. Tengok arah X. Dia arah pandangan ke hadapan, ke depan. Jadi dia minta kita unjurkan, kita panjangkan nih sisi yang nih. Bucu dia kita tarik, kita panjangkan. Panjangkan ke sukuan yang pertama. Yang ini sukuan pertama. Sukuan pertama, sukuan kedua, ini ketiga. Sukuan ketiga. Dan sukuan keempat. Kita panjangkan nih garis dia nih. Yang ni. Guna garis halus saja. Tipis ya garis dia. Kita panjangkan. Ini. Bucu dia. Yang ni. Tapi kamu tengok jugalah. Yang dia kita unjurkan tu. Garis yang kita unjurkan tu pastikan dia samalah. Macam yang kamu nampak di sini. Di sini. Yang garisan ni. Garisan JG. Kita tengok. Kita panjangkan dia kepada garisan yang berkaitan juga. Seterusnya kita tengok unjurkan sisi unjuran depan dan pelan hingga ke sukuan kedua untuk melukis dongakkan sisi. Itu untuk yang dongakkan sisi. Dongakkan yang pertama ni dari arah pandang X ni, dia akan keluar bentuk yang itulah. Bentuk yang ni. Akan keluar bentuk yang ni. Sama juga. Jangan lupa tulis dia punya label dan label bucu dia dan panjang sisi dia lah. Sekali lagi cikgu ingatkan, kalau kamu melukis panjang sisi dia, kena menggunakan skala penuh ataupun ukuran sebenar. Macam mana mengukur sebenar? Gunakan pembaris kamu. Guna pembaris kamu. Kalau 5 cm lah kamu buat ikut pembaris tu 5 cm garis. Kalau panjang tepi, panjang sini dia 5 cm lah kamu ukur. Kalau 3 cm lah guna pembaris tu. Sama juga tadi tu
kita unjurkan dia punya sisi. Unjurkan sisi dia ni bucu-bucu yang kita dapat nampak lah. Ini satu sama macam tadi, tengok kan dia unjurkan pada benda yang ada juga dengan dia. Macam di sini kita unjurkan pada I. Tengok, di sini ada HI. Sama juga dengan yang bawah ni. Ini dia AD kan. Kita tengok di sini dia ada D juga. Dia ada D. Dia ada D. Kita boleh unjurkan lah. Jangan siap macam kamu unjurkan, contohnya ini kamu lukis dia ke bawah betul. Lepas tu ini nanti kamu unjurkan dia ke sini. AD ke JI. Tak boleh. Kena tengok juga dia punya elemen dia tu lah. Kalau macam ini D. Kita dapat D sama kan. Okey. Dia ada unsur yang sama lah. Okey. Jadi keluarkan yang kita tengok yang dongakkan sini dia dari arah pandang Y. Arah pandang Y dari belakang. Sama juga macam tadi kita akan nampak ni segi 4. Segi 4. Tengok sini. Misalkan kita dapat nampak ni bahagian depan ni, garis-garis semua bahagian depan ni. Sama macam tadi kita wakilkan dengan dia garis putus-putus. Okey, sebab dia terlindung kan oleh bahagian ni lah, bahagian pandang sisi dia terlindung. Jadi sebetulnya kenapa kita hanya tulis garis sempang. Okey. Sebelum kita pergi kepada slide seterusnya, kita lihat tips. Okey. Panduan melukis pelan dan dongakkan. Garis padu tebal untuk sisi yang nampak. Okey, macam ni lah. Macam kita tengok yang pelan ni, yang tebal ni. Tebal ni, ujung-ujung dia semuanya tebal. Sebab kita dapat nampak. Okey, kita dapat nampak dengan mata kita dia punya. Kalau kita pandang daripada atas tu, dari untuk bahagian pelan tu, kita akan nampak lah. Kita nampak dengan jelas. Okey. Yang kedua, garis sempang untuk sisi terlindung. Macam yang ini tadi. Untuk bahagian dongakkan sisi ni. Sebab kan dia punya sisi ni terlindung. Jadi kita wakilkan dia dengan garis putus-putus. Okey. Dan garis padu halus untuk garis binaan. Padu halus tu yang inilah. Ini tadi ni. Yang garis-garis biru ni. Halus lah. Dia tak berapa susah mau nampak. Kalau macam dia terlampau halus tu. Sama dikesan. Okey, macam garis-garis halus-halus ni lah ni. Yang ni juga. Yang atas ni. Okey. Garis halus. Untuk garis binaan.